Okay, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. InsyaAllah kita berjumpa sekali lagi dalam sesi tadabbur sambil moreh kita, InsyaAllah dalam Ramadan 2023 ni. Dan kita dah sampai ke sesi yang ke-8 . Kita sampai sesi ke-8. Of course, kalau terlepas dengan sesi-sesi mana-mana sesi yang sebelum ni, recordingnya adalah, dan semalam kita dah cover surah Al-Ikhlas . Situ pun ada perbincangan yang quite interesting, especially merelatekan dengan diri kita lah, merelatekan dengan diri kita macam mana kalau betul-betul kita ikhlas . So itu antara benda-benda yang kita cuba bawa lah, melatih diri kita untuk melihat seperti mana yang kita sebut awal dulu, bila kita tadabbur tu ada 3 soalan yang kita kena jawab, termasuklah sampai soalan yang ketiga tu . Now, hari ni kita akan pergi, maknanya lepas daripada surah Al-Ikhlas, kalau kita daripada surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, kita akan pergi kepada surah Al-Masad . Surah Al-Masad pula. Now, surah Al-Masad ni, okay, sebab surah Al-Masad ni memang kita akan berkisar dengan Abu Lahab yang disebut secara direct dalam surah itu. Cumanya just untuk remind, kita dah cover satu lagi Abu kan, masa kita tadabbur surah Al-Alaq awal dulu. Second half of surah Al-Alaq tu berkenaan dengan Abu Jahal. So ceritanya kita dah cerita, dan hari ni kita akan tengok apa yang Allah sebut berkenaan dengan Abu Lahab dulu insya-Allah. InsyaAllah surahnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Okay, sekali lalu terjemahan dia. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan binasalah ia bersama. Hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api. Di lehernya sejenis tali dari tali-tali yang dipintal. Okay, itu terjemahan yang kita biasa boleh jumpa lah, insyaAllah. Now, sebelum kita pergi kepada apa exactly yang Allah sebut dalam surah ini, mungkin ada baiknya kita tahu cerita ni, surah ni pasal siapa . So, soalan pertama kalau kita kata, siapakah Abu Lahab ni ? So, apakah apa yang diketahui tentang Abu Lahab setakat ini? Mungkin boleh bagi apa-apa yang diketahui lah. Anak tak berapa ingat, tapi dia jahat dulu. Dia jahat, okey. Lain, selain daripada tu, dia punya position ke, dia punya apa-apa lah? Ada apa-apa info yang terkeluar selain kejahatan dia tu? Dia orang yang dia pandang tinggi. Okey, salah satu pembesar lagi. Seorang yang dia pandang tinggi. Dia Kalau dari segi relation dengan Nabi Muhammad SAW, ada tahu apa-apa? bapak saudara. Dia salah satu bapa saudara. Oh, okey. Ada lagi? Okey, itu antara info-info yang maknanya kalau kita tahu tu, dia membantu kita memahami reality lah. Dia membantu memahami reality sebab position dia terhadap, satu, dalam masyarakat tu satu hal. Kedua, direct relationship dengan Nabi Muhammad SAW itu pun satu hal juga. Dia agak berbeza lah kalau kita kata macam ada orang yang jauh yang mengutuk-ngutuk kita dengan pak saudara kita sendiri yang mengutuk kan, dan membawa kutukan tu kepada orang. Ni anak saudara aku ni kan, dia tak betul sikit dan sebagainya. Itulah yang Abu Lahab buat. Contohnya masa Nabi pergi kemah haji tu, dia ikut belakang, kata, tak maaf lah anak saudara aku tu dia gila sikit dan sebagainya. So kedudukan itu yang menyebabkan memang makin mencabar . Now,
Apa yang Abu Lahab buat? So, okay, itu siapa dia Dan gambar ni sebab, interestingly, sebab dalam surah ni bukan hanya disebut Abu Lahab tu sendiri, tapi juga wa mru'atuhu tu isteri dia. So, apa contoh kejahatan yang Abu Lahab buat? Ada tahu apa, Pak? Contoh kejahatan yang dia buat. Dia tak ingat. Tak ingat. Satu cerita yang famous dia ialah masa Nabi mula-mula berdakwah secara terbuka kan, naik ke atas bukit tu, berdakwah secara terbuka, dan dia lah yang cakap kan, celakalah kau kumpulkan kerani ni kan. Tu salah satu cerita bagaimana bermula famousnya dia lah, sebab dia yang paling direct dan paling lantang. Dan kemudiannya pun memang jenayahnya cukup besar lah. Termasuklah dia antara orang yang paling kuat cuba menggagalkan usaha dakwah Nabi. Itulah termasuk yang disebut tadi bila dah dekat-dekat ni hijrah tu, Nabi banyak berdakwah kepada kemah-kemah haji setiap kali musim haji, dan dia sentiasa ikut belakang, dan lepas Nabi habis dakwah dari kemah-kemah haji tu, dia pula akan masuk dan mengutuk balik Nabi Muhammad SAW, nak merungkaikan balik. Soalan seterusnya, isteri dia, ada tahu apa-apa pasal isteri dia? Ada pernah dengar anything pasal isteri dia? Ke ni first time lah nak tahu pasal isteri dia ni? Ke dah pernah dengar something? First time. Oh, maknanya isteri dia tak pernah muncul lah dalam selama ni tak pernah terbayang tahu dia seorang lah. Anda jarang dengar lah tentang isteri dia. Alright. Status dia kita cakap tadi, dan status isteri ni, right? Okay, so so ni mungkin dia punya nak kata apa dia punya okay, kita nak pergi mana dulu okay, kita sambung dulu sekejap, mana tadi kita ikut dia punya ayat So apa balasan mereka? Of course dalam ayat ni memang digambarkan secara direct. Allah sebut ada api neraka kan. Maknanya memang kita tahu secara simpelnya, sebelum kita tahu lebih detail pun, memang akhirnya mereka dibalas dengan balasan api neraka. So kita akan pergi satu persatu ayat insya-Allah. So, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan binasalah kan. Tabbat yada ni tanganlah yada Abi Lahab, ni nama dia, watab, dan dia sekali. So dia quite interesting ayat tu, macam binasa tangan dia dan dia sekali lah. Ma aghna anhu maluhu, takkan ada ghani kalau kita biasa terjemah macam cukup ataupun kaya kan. So ma aghna, tidak akan mencukupkan atau mengayakan dia pun, anhu padanya, maluhu hartanya, wa ma kasab, dan apa-apa semua benda tu tak dapat membantunya. So dekat sini ada, kalau kita pergi detail lah dari segi bahasa kenapa Allah kata celaka tangan dia apa signifikannya so ni dalam konteks bahasa Arab dan penggunaan ketika itu dia ada simboliknya, sebab semua apa yang diusahakan tu macam dia punya macam hasil tangan dan sebagainya, maknanya tangan tu simbolik kepada pencarian dan sebagainya. So bila dibinasakan benda tu, maksudnya hilanglah sumber-sumbernya tu kan. Dan kemudian bukan sekadar sumber tu, dan dia sekali akan binasa terus Dan of course ni salah satu benda yang dia ada harta dia antara orang kaya. So maknanya Allah sebut juga kan, apa sekala harta dan apa-apa yang dia usahakan wa ma kasab, apa saja diusahakan tu tak akan mengkayakan ataupun mencukupkan dia pun. Maknanya dia takkan mendapat apa-apa manfaat daripada situ Itu macam kalau kita baca setakat itu saja, macam seolahnya kebinasaan di dunia lah. Dia takkan dapat cukup dan sebagainya, dan binasa dia. So itu yang pertama. Dan disambung. Dan quite interesting dekat sini ialah Allah yang declare benda ni, bukan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian sayasla narun zatal hab, dan kemudiannya bukan kat dunia memang tak ada manfaat, dan akhirnya sayasla narun zatal lahab, dia akan menderita dengan api yang ni sifat api dia. Zat api tu apa? Lahab, api yang marak menjulang. So Allah dah cakap dah, memang dia akan end up dalam neraka.
Dan kemudian wa mraatuhu, dan isterinya hammalatal hatab kan. So ni satu juga penceritaan lah kenapa tiba-tiba Allah highlight isteri ni pemunggah kayu api kan. So itu ada ceritanya juga. Nanti kita akan pergi fi jidiha hablum mim masad, dan dekat leher dia tu pula ada tali yang dipintal So ni pun satu lagi. Ni jenis tali yang kalau kita kata tali yang dipintal, tahu ke? Tali macam kalau kita tarik tali dan sebagainya kan, tali yang disabut yang dipintal-pintal kan. Dan kalau biasanya kalau zaman dulu orang yang ditali dengan tali macam tali yang mengikat leher dan ditarik itu jenis hamba lah kan. So maksudnya ayat-ayat Allah ni ada macam menggambarkan, ya, kamu nampak dia sekarang ni status dia apa, tapi Allah terus memerlukan bayangan nanti di akhirat nanti dia akan diheret macam hamba macam tu So itu antara apa manfaat-manfaat yang dia cari So kita nak mungkin kita akan pergi satu persatu lah kot dalam konteks mengapa Allah sebut setiap benda ni. So yang pertama Abu Lahab. Tahu tak kenapa dia sebut dia dipanggil Abu Lahab? Pernah dengar tak? Kenapa dia dipanggil? Tak pernah Tak. Okey. Soalan ni quite interesting sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam kisah yang kita dah tadabbur surah Al-Alaq dulu tentang Abu Jahal Abu Jahal bukan panggilan dia. Abu Jahal bukan panggilan dia. Ingat lagi tak apa panggilan Abu Jahal sebenar? Abu Al-Hakam. Abu Al-Hakam Abu Al-Hakam yang bijaksana. Now, so kat situ quite interesting bila Allah tak panggil dengan gelaran tu, sebab Allah takkan acknowledge, sebab Abu Al-Hakam tu kan panggilan yang memuliakan dia kan, bijaksana. So Allah memang takkan guna benda tu. Malah kita sampai sekarang pun gelar dengan Abu Jahal. Tapi quite interesting, Abu Lahab. Okay, kalau satu soalan ni, adakah Abu Lahab macam tu juga? Adakah Abu Lahab ni panggilan sebenarnya lain dan kita yang panggil Abu Lahab? Ke memang Abu Lahab ni memang dia dipanggil Abu Lahab? Boleh agak? Macam Abu Jahal tadi kan orang panggil Abu Al-Hakam, tapi dia ditukar. Orang Islam takkan panggil dia Abu Al-Hakam. Kita tak panggil dia bijaksana, kita panggil dia jahil. Sekarang Abu Lahab, kita panggil dia Abu Lahab kan. Agaknya memang dia panggil Abu Lahab ke sebenarnya panggilan dia lain, kita yang panggil Abu Lahab? Panggil dia Abu Lahab. Memang dia dipanggil Abu Lahab Alright. So, dekat situ yang datang satu persoalan sebab panggilan-panggilan ni, panggilan kemegahan panggilan kemahan. Now, panggilan kemegahan tu sebab apa? Sebab Abu Lahab, kenapa dia panggil Abu Lahab? Lahab ni apa? Lahab ni macam kalau kita kata api, kalau api besar tu dan puncak api tu Kalau kita terbayang tengah malam kat desert kan, contohnya tengah malam gelap dan ada api besar. So api tu nampak gah kan, dan puncak dia tu memanglah itu gahnya. Faham kan gah tu maksudnya? Dan Abu Lahab dipanggil dengan benda tu sebab dia ni antara orang yang handsome dan macho lah. Maknanya orang panggil dia bapak puncak api macam tu lah kalau kita nak kata literally kan. Sebab dia begitu maknanya orang tengok dia macam macho Now, dia satu soalan yang quite interesting. Maknanya kenapa Allah still panggil nama dia sedangkan nama tu panggilan kemegahan? Itu satu soalan lah. Dan sebelum kita pergi kat situ, sebab kalau cakap tadi kan Abu Al-Hakam, Allah kita memang takkan acknowledge panggil kemegahan dia. Tapi kat surah ni dia agak interesting sebab Allah memang guna nama kemegahan dia. Tetapi ada something yang Allah buat dengan surah ni. Sebelum tu, isteri dia tadi kata tak family tapi isteri dia ada satu panggilan juga kalau pernah dengar lah. Panggilan isteri dia ialah Ummu Jamil. Pernah dengar term tu tak? Ummu Jamil? Tak pernah. Boleh agak maksud dia? Ummu Jamil. Jamil. Kalau Jamil tu cantik kan maksud dia? Betul. Jamil tu cantik So kalau based on nama dia orang saja Abu Lahab panggilan kemacuan dia, Ummu Jamil panggilan kecantikan dia. Dari situ saja kita dah boleh dapat gambaran sebenarnya dia orang ni siapa dalam masyarakat Mekah. Dia ni kalau hottest couple lah, hottest celebrity couple. Faham ke kalau buat macam tu? Macam tak tahu lah kita, kalau Hollywood tu dulu ada Brad Pitt, Angelina Jolie ke siapa macam tu lah. Maksudnya orang kata dia ni macho, dia ni cantik dan dia jadi couple yang memang hot So itulah status dia So kalau kita nak faham kenapa dia orang ni rasa
perasaan dia orang terhadap masyarakat macam tu, sebab memang dia begitu. Orang panggil dia pun dengan kemegahan rupa paras, dan dia jadi couple pula. So hottest celebrity lah masa tu sebab tu dia jadi macam cerita dia berpasangan ni memang kalau dulu Brad Pitt Angelina tu jadi Brangelina, orang terus gabungkan sebagai satu term tak tahu lah kalau couple Melayu ni ada macam tu ke tak maknanya yang dua-duanya orang agak hot dan dia dipanggil couple, itulah couple Now dekat sini Allah menukar semua benda yang megah yang ada pada diorang kepada satu penghinaan semua kemegahan tu dia tukar menjadi satu penghinaan, dan kecantikan apa semua ni dia jadi penghinaan. So kalau kita pergi balik so macam mana penghinaan tu? So kita pergi satu persatu Now nama Abu Lahab, kalau kita perasan kita memang jumpa kat sini tabat syada Abi Lahab. So ini gelaran dia kan, Abi Lahab. Tetapi apa yang Allah buat dengan ayat yang ketiga, Allah guna word lahab ni untuk gambarkan apa? Untuk gambarkan keadaan api yang akan bakar Abu Lahab. So, secara directnya, apa yang Allah buat ialah orang Islam ketika tu bila panggil Abu Lahab kan, sebab macam kalau kita faham, sebab lahab tu literally maksud dia api, puncak api tu. Tapi sebelumnya puncak api tu orang reflect sebagai bila panggil Abu Lahab tu macam Pak Macu macam tu lah kan. Tapi lepas tu kerana Allah telah menggunakan lahab tu untuk banyak sebagai ciri api yang akan bakar Abu Lahab, bila orang panggil Abu Lahab tu dah tak terbayang macu dia, orang terbayang dia akan merana dalam neraka. Faham konteks tu? So sebab tu Allah memang guna nama dia, tapi bukan untuk kemegahan dia, tapi untuk menukar persepsi orang Islam lah lepas tu. So Abu Lahab lepas tu bila dia terus seksa orang Islam dan sebagainya pun, bila kita panggil Abu Lahab tu, kita terus terbayang tak apa, nanti dia akan terbakar merana dalam neraka. Itu satu. Keduanya pula, benda-benda ni okey. Benda-benda ni ada benda yang berkaitan dengan isteri dia, wa muratuhu, isteri ni satu hammalatal hatab, pemunggah kayu api. Okey. Kenapa kalau tengok tafsir, kenapa dia dipanggil macam ni? Satu kerana sifat dia yang amat dia amat supportive lah kalau kita nak cakap macam ni. Dia isteri sejati lah kepada Abu Lahab. Maksudnya Abu Lahab tu punya jahat, dia pun jahat sama So dia penguasa kaum Yahudi ni macam orang kata macam tukang sebar fitnah sebab itu kerja dia. So itu satu perumpamaan, macam orang kata dia ni pun kayu api juga Tapi keduanya pula, pengembara kayu api ni Allah terus membayangkan gambaran, sebab suami dia kan tengah merana kat neraka tu, dia pun akan merana dalam neraka, dan dia lah yang akan pungut kayu api tu untuk membakar mereka sama-sama So itu gambaran yang kedua maksudnya jangan risau isteri dia yang memegang-pegang action sangat tu, dia akan jadi pemunggah kayu api dalam neraka nanti, dan akan membakar suami dia dan dia sendiri Lepas tu kat sini ni dilihatnya fi jidha hablum min masad ni, sebab kalau kita baca sirahnya, dia ada satu kalung rantai yang amat di-actionkan yang dia rasa macam amat dimegahkan, dan dia selalu menunjuk benda tu So Allah sebut juga benda tu sebab itu kriteria orang kenal dia dia ada kemegahan kalung tu. Tak apa, nanti dia di akhirat nanti yang kat leher dia tu tali yang dipintal, dan of course bayangan tali yang dipintal ni, tali sabut yang dipintal tu, orang heret hamba macam kalau zaman dulu tu ada hamba yang macam kalau nak dibawa ke pasar kan. So begitu So itu gambaran-gambaran yang Allah beri yang totally menukar persepsi umat Islam, yang sebab dia orang ini terus menyeksa dan menyusahkan Nabi SAW dan umat Islam Tetapi itu dah jadi macam mental, faham ke? Macam mental nak panggil apa merawat mental lah, ataupun faham kan? tak tahu nak menggambarkan macam kita sedang dibuli oleh orang tu, tapi Allah dah janji terus, tak apa, jangan risau, dia akan merana dalam neraka, dan kita dah terbayang isteri tu kena heret sebagai hamba suami dia tu pun so maksudnya tak apa lah, biar bagi chance lah dia. So itu cara Allah deal dengan orang ini. Dan quite interesting sebenarnya, Abu Lahab lah satu-satunya manusia selain Fir'aun lah kalau kita nak kata yang jahat dalam Quran ni yang disebut very specific sebab yang lain tu banyak je, macam Abu Jahal kita sebut sebelum ni namanya tak dipanggil, tapi kita tahulah kisah tu kisah dia, dan banyak lagi nanti surah-surah lain yang kita tahu kisah ni menunjukkan pada orang ni, tapi
panggilan dia ke nama dia tak disebut, kecuali orang yang some level jahat, bukan calang-calang lah. Fir'aun tu bukan calang-calang, dan Abu Lahab ni pun bukan calang-calang. Alright, so kita sampai mana tadi kan? So penghinaan kat situ. So now, satu persoalan yang besar kepada kita ialah macam mana kita nak relate dengan diri kita kan. Sebab surah ni kan pasal Abu Jahal. Surah ni pasal Abu Lahab dan isteri dia. So apa kaitan dengan kita So itu yang kita kata. Sebab kalau ingat lagi 3 soalan yang kita kena tanya, satu, ayat ni cakap apa sebenarnya, dan yang kedua tu, so what, apa kaitan dengan kita. So yang kat situ yang kita nak kena cuba berfikir. Sebab kalau kita just cakap, oh Abu Lahab jahat, akan kena seksa dan sebagainya, okey, betul, dan tapi dia dah mati lama dah. So kita kisah apa kan. So kita nak relate dengan diri kita. Satunya paradigma yang sepatutnya bertukar. Sebab bagaimana Allah mengubah paradigma Nabi SAW dan para sahabat berhadapan dengan musuh Islam yang ada kebanggaan tertentu, tapi Allah terus totally ubah bahawa kebanggaan itu sementara, malah kebanggaan itu boleh menjadi sumber penyiksaan dia. Semua unsur-unsur yang dibangga itulah yang dikaitkan dengan penyiksaan. Nama dia tu dikaitkan dengan penyiksaan yang bukan calang-calang. Isteri dia punya sifat dia tu dikaitkan dengan neraka. Isteri dia punya kebanggaan dunia pun dikaitkan dengan neraka. So dekat sini kita kena reflect lah, self-reflect. Especially kalau ada benda yang kita kejar, benda dunia yang kita kejar, yang na'uzubillah benda tu sebenarnya boleh jadi, na'uzubillah sumber azab di neraka. So kita kena rethink, dan cara kita melihat dunia tu, tengok balik, adakah benda ni, kalaupun kita dapat kan, pangkat ke harta ke apa, tapi dia boleh menjadi sumber penyiksaan di akhirat, na'uzubillah. So kita kena ubah paradigm. Itu yang pertama. Yang kedua, unsur ni quite interesting dalam konteks, sebab dalam surah ni digambarkan pair lah, satu couple kan, satu pasangan yang okey, dalam Quran kalau kita nak tengok mention of couples, maknanya Allah mentionkan pasangan-pasangan yang ada, kita akan jumpa beberapa kategori pasangan. Satu, ada yang contohnya pasangan yang baik dengan yang baik. Pasangan baik yang baik, itu ada juga yang kita tengok dalam Al-Quran. Ada pasangan yang lelaki baik, tapi pasangan dia jahat kan. Even lelaki tu nabi contoh kan. Ada beberapa nabi yang Allah sebut dalam Quran yang isterinya kufur kan. So kita mungkin yang tu kita familiar, beberapa contoh kan. Ada juga perempuan yang baik, tetapi lakinya cuma jahat kan. Laki dia macam Fir'aun. Malah laki dia Fir'aun actually pun kan. Maknanya isterinya solehah, tapi suami dia Fir'aun. Itu pun ada. Yang interesting dalam surah ni adalah lakinya cukup jahat, pasangan dia pun cukup jahat. So dalam konteks itu, satu sudut perbincangan lah kalau itu kan, kita idamkan kita akan jadi satu pasangan yang macam mana ke depan nanti. So nak jadi couple yang macam mana. Dan couple kat sini ni maksudnya pasangan lah. Sebab dari segi bahasa Inggeris couple tu pasangan lah. Walaupun dalam bahasa Melayu ni bila cakap couple ni biasa kita hanya terbayang yang sebelum kahwin tu. Ni saya bukan cakap yang couple sebelum kahwin tu. Nak cakap pasangan yang kita bina kehidupan tu lah. Sebab macam Abu Jahal dengan isteri dia pun suami isteri kan. So kita cakap couple yang begitu. So kita nak jadi couple macam mana. Dan harapnya yang kita idamkan tu ialah kita jadi lelaki dan suami yang baik, yang soleh insya-Allah, dan pasangan pun begitu kan. Janganlah nak isteri je baik lepas tu kita nak jadi Fir'aun tu kan. Na'udzubillah. So itu pun tak fair lah kan. So ini satu mindset juga mindset satu perbincangan Now bila kita bincang benda ni saya rasa macam tanyalah sesiapa pun, semua yang idam benda ni lah kan. Til jannah kan, together til jannah kan. Tak adalah yang mengidam macam Abu Lahab tu kan, together til jahannam kan. Tapi yang saya suka highlight semalam pun, kalau yang ada semalam kita ada bincang juga, kalau betul kita ikhlas, tu kalau siapa terlepas boleh tengok balik lah perbincangan pasal kalau ikhlas kita punya tindakan dan pilihan tu macam mana. Dan dia sepatutnya efek semua benda bila kita cakap ikhlas tu kita define sebagai kita buat suatu benda
ataupun dalam decision making, kita buat pilihan tu berdasarkan apa yang Allah nak. So dia ada dua komponen lah. Kalau kita betul-betul ikhlas, cara kita membuat pilihan tu pun based on apa yang kita yakin Allah nak, dan kaedah kita buat benda tu pun dengan cara yang Allah nak. So kalau masuk dalam topik ni, siapa yang kita pilih pun ada kriterianya yang Allah nak dan Nabi ajar. Dan kalau dah ada orang tu pula, cara kita go about it pun cara yang disyariatkan. So kat sini satu persoalan lah. Saya perasan secara umum ramai orang claim ni, oh aku nak, jom kita together till jannah. Tapi ciri-ciri yang dia cari macam tak menggambarkan benda tu. Faham ke kau macam tu? Maksudnya, oh saya mengidamkan pasangan yang boleh membawa ke syurga. Dah tu kenapa pergi cari orang yang macam tak ada gaya nak pergi syurga? Faham kan? Ayat ni macam kasar lah. Tapi kadang-kadang saya tertanya dengan benda tu kan. So adakah ini hanya angan-angan? Rasa nak til jannah ni memang angan je ke ataupun real? Sebab kalau real, for sure kita menapis ciri-ciri orang yang dicari tu, orang yang nampak gaya lah nak pergi syurga kan. Macam ni dia gamble je ni kan. So tu satu benda yang harapnya difikirkan. Now, satu topik bila dah cakap benda ni, satu topik yang saya memang suka lah kalau sembang dengan anak-anak muda kalau macam lepasan SPM ataupun IPT apa lagi. Ramai orang yang bila saya ajak bincang pasal perkahwinan ni, dia akan ada jawapan yang standard ni. Saya belum ada calon lagi kan, mana nak bincang tapi kalau pada saya, belum ada calon lah saya nak bincang. Faham ke? Sebab kalau dah ada calon tu dah susah nak bincang. Sebab kalau kita cakap macam ni, kalau kita nak, kalau orang yang ada company dia nak hire orang yang mana datang dulu? Adakah dia set kriteria orang yang nak yang boleh kriteria orang yang nak dia cari, hence dia akan tapis sebelum interview tu kena ada minimum kriteria ni, baru dia evaluate orang? Ataupun orang tu datang dulu baru dia fikir nak bagi kerja apa kat dia ni? Yang mana yang logically speaking? Dia akan set dulu kriteria minimum. Sebab dia dah ada purpose dia nak employ orang tu kan. So apa kriteria dia, baru cari calon yang sesuai. Should be, sepatutnya dalam kehidupan kita begitu juga. Kita nak membina rumah tangga ni untuk apa hence baru timbul kriteria, barulah cari orang. Bila dah manusia ni dia jadi susah macam kita bincang awal dulu pasal hati pasal hati kan. Sebab once hati tu dah terik, bila kita cakap hati dalam otak tu kan, kalau hati tu dah tersangkut, dia dah jadi susah. Dan bila cakap benda tu ni satu lagi topik lah sebenarnya. Hari tu masa tu bincang pasal apa pasal kaum Nabi Lut sebenarnya. Kaum Nabi Lut lah tu saya tanyalah apa masalah sebenarnya orang Nabi Lut dengan kaum Nabi Lut kan. So ada yang cakap kan, dia orang ni melanggar fitrah dia melanggar fitrah. Dia yalah yang kita tahulah, dia suka lelaki dan sebagainya. Dan bila kat situ saya tertanya satu benda. Okey, betul yang tu memang melanggar fitrah. Cumanya saya tertanya macam, kalau orang dia tertarik dengan perempuan, itu fitrah kan? Macam okey, lelaki tertarik dengan perempuan, fitrah lah tu. Selari dengan fitrah. Perempuan tertarik dengan lelaki, selari dengan fitrah. Sebab kalau tertarik sejenis tu, itu yang kita kata melanggar fitrah. Tetapi saya rasa ramai orang terlepas pandang bahawa berkapal sebelum kahwin itu tidak selari dengan fitrah. Pernah dengar benda tu tak? Ke tak pernah dengar? Tak pernah dengar. Boleh terima ke tak boleh terima? Berkapal sebelum kahwin dia lari fitrah. Tidak selari dengan fitrah. Tidak sesuai dengan fitrah manusia. Boleh kot. Dia argument kat sini dia ada satu from logical argument, satu lagi syariah. Kalau dari segi syarak dia agak straightforward. Maknanya segala apa yang selari dengan fitrah kita tu Allah syariatkan. So dan benda-benda yang Allah tak syariatkan tu memang yang bertentangan dengan fitrah. Tu senang ceritalah. So sebab tu lelaki suka perempuan, maknanya perasaan suka tu fitrah. Berkahwin fitrah. Couple sebelum kahwin sebenarnya tak fitrah. Itu from syariat punya perspektif
Tapi saya first time dengar ni from human experience punya perspektif maknanya kalau kita tak cakap pasal agama pun from human experience siapa nama tu tak ingat nama dia, tapi dia orang putih yang masuk Islam, dan dia cerita dia panjang cerita dia macam mana macam masa-masa awal-awal tu dia masuk Islam. Dan dia kata masa dia masuk Islam tu masih macam-macam masih kelabu lagi dia masuk Islam, tapi dia masih hidup dengan girlfriend dia. Maknanya kalau kita tahu orang putih ni kadang-kadang ada yang dah hidup serumah walaupun belum kahwin. Dan cerita dia panjang dia kemudiannya dia punya isu dengan girlfriend dia apa semua-semua tu, dan dia break up dan sebagainya. Dan dia kata pengalaman dia dengan break up apa semua tu lah, dengan isu biasa boyfriend girlfriend ni, benda tu part and parcel of dia punya equation akan ada clash, ada ni apa semua tu kan, ada mengorat ada clash, ada semua-semua tu. Dia kata benda tu kalau dia kata siapa-siapa yang rasa dia akan tahu sengsaranya benda tu, dan masa tu dia baru appreciate bahawa dia punya ayat dia macam mana, siapa yang pernah melalui keperitan tu, dia kata kalau kita ni orang baik, kita takkan nak keperitan tu even to our worst enemy lah, tu bahasa dia. Maknanya macam perit macam tu. Dan from that perspective baru direlate dengan kenapa benda tu tak, maknanya Allah tidak mensyariatkan tu, maknanya sepatutnya dalam Islam tidak ada benar kan lah maknanya dalam Islam couple sebelum kahwin ni satu benda yang tidak syar'i tidak lulus syarak lah. Kalau bahasa kasar dia haram sebab memang dia tak selari sebab tu kalau kita tengok drama cinta ni antara drama yang paling best lah, sebab dia banyak drama, faham? Sebab dia kalau kita kata cerita perkahwinan ikut Islam, dia macam tak best lah tengok, macam tak ada drama kan, takkan harmoni je kan, macam tak best lah tengok macam ni. So yang cerita percintaan tu dia akan ada drama macam masa nak mengorat apa semua, dia ada tertanya-tanya macam ya ke tidak dan sebagainya. Lepas tu kalau dah couple pula, lepas tu ada orang ketiga lah pula, and so on and so forth lah, lepas tu clash pula dan sebagainya. So all of those yang akan menyebabkan manusia ni sengsara, dan kesengsaraan tu beyond, di luar fitrah dia yang sebenarnya. Sebab tu dia amat mengefek kehidupan lah sebenarnya. So dalam perspektif tu saya perasan itu satu benda yang jarang dibincangkan lah sebab ramai orang ingat just kerana lelaki tertarik dengan perempuan tertarik dengan lelaki itu fitrah, dia ingat couple tu fitrah, padahal couple tu tidak sesuai dengan fitrah. Yang sesuai dengan fitrah tu ialah perkahwinan. Dan yang bila saya cakap macam ni, perkahwinan secara Islam ajar. Kalau kahwin secara orang barat tu maknanya dalam kahwin tu pun still macam yalah, macam kita cakap kehidupan yang sama je macam orang couple dan sebagainya itu. Hence dia still kesesaraannya ada kat situ kan. Kalau kita tengok di Amerika ni agak quite interesting lah, sebab saya kadang-kadang di social media ni ada juga family Christian yang agak rigid dengan Christianity dia ada unsur tu maksudnya kalau tak tahulah apa ada pernah tengok cerita-cerita orang putih American ke tidak so budaya American ni dia dah sampai amat shift dia amat drastik kepada hilang agama ni, sehingga ada sense macam kalau orang tengok cerita kategori inilah, sehingga orang yang masih belum pernah terlibat dengan hubungan seksual dia anggap macam loser tau. Kan kalau word macam virgin tu macam loser lah gitu. Dan orang Kristian yang dia ada word macam abstinent macam save dia punya diri, ni bahasa orang putih lah, save themselves for marriage kalau pernah dengar macam, ataupun mengelak daripada hubungan seksual tu sampai kahwin. Biasanya golongan ni kalau kita tengok media sebab media ni kebanyakan yang produce dia adalah orang-orang yang bukan beragama kalau Hollywood dan sebagainya ni. Orang-orang macam ni akan dianggap loser tau. Tetapi kalau kita tengok apa yang berlaku lepas tu kehidupan macam ni yang banyak drama dia berbanding kalau kita tengok orang Kristian yang memang sebelum kahwin tu walaupun dia tak menjaga macam kita sangat, tetapi macam dia masih jaga jangan sampai terlajak ada hubungan macam suami isteri tu, dan lepas tu baru tu, dan dia family oriented. Kita akan perasan dia punya kehidupan tu kurang drama berbanding yang dah jadi macam kurang beragama. So dekat situ pun kan kita akan tengoklah secara sebelum kita masuk cerita agama pun kita akan nampak yang mana yang lebih sesuai dengan fitrah sebenarnya.
kehidupannya harmoni, dia tak ada tertanya-tanya suami dia, isteri ni boleh percaya ke tak ni, kalau pergi mana-mana tu ada apa-apa ke. So benda-benda macam tu yang membelenggu dan menyebabkan kehidupan manusia tu dia jadi tidak harmoni dan sengsara sebenarnya. Dan benda tu sebenarnya datang daripada macam mana secara personal kalau secara personal pengalaman peribadi sebagai seorang yang memang tak pernah berkapa lah sebelum kahwin, dia jadi macam ni kalau kita dalam kehidupan yang macam itulah kehidupan macam tidak macam soalannya macam tak terlintas lah, itu satu option option maksudnya nak ngorat orang ke apa benda. So bila dah berkahwin dan kepala kita macam itulah dunianya, dia agak berbeza macam dengan orang yang sebelum kahwin dah macam-macam pengalaman, mengayat orang ni dan dia pun pernah ni. So bila dah kahwin pun, walaupun dah kahwin, tapi dia jadi macam insecurity tu dia senang untuk muncul macam contohnya suami dia tuan-tuan dia bekerja dengan perempuan lain dan lawa pula, dan adakah banyak soalan-soalan tu kan, adakah dia ada mengorat masa tempat kerja dan sebagainya. Sebab kehidupan sebelum dia pernah je macam tu kan. Maksudnya kalau kita kata dah kahwin pun, tapi kalau sebelum kahwin dulu dia mengorat aku, apa yang menghalang dia selepas tu untuk buat benda tu kepada orang lain kalau dia berkenan dan sebagainya. So itu contoh-contoh just nak kata reality kehidupannya sebegitu So bab ni sebenarnya unfortunately saya rasa dalam konteks umat Islam sekarang pun benda ni dah jadi asing konsep Islam tu dah jadi asing. Saya masa nak kahwin dulu pun nak masuk buka cerita sedikit masa nak kahwin dulu pun ada member ni bukan member dari mana-mana tau, member yang sama-sama, sebab saya dulu sekolah Iraq ada member yang sama sekolah pun, sekolah Iraq juga, yang bila saya kata macam insyaAllah nak kahwin kan, lepas tu dia terkejut kan, macam mana kau nak kahwin kan, belum tak pernah dengar apa-apa kan. Memang tak pernah dengar apa-apa kan, sebab memang sebelum kahwin tu memang bukan ada apa-apa kan. Lepas tu kata dia risau tu sebab apa, dia macam dia ada persepsi soalannya macam kalau tak couple ni boleh ke macam boleh bahaya ke dan sebagainya. So itu orang yang dah sekolah agama so, kalau saya jumpa orang lain lagi lah kan. Saya satu ekstrim yang saya pernah jumpa masa saya masuk unit 10 lah. Satu group student tu ni dalam pembentangan kelas memang saya culture shock lah bila dia bentang, dia kata kan, based on discussion kita orang budak-budak sekumpulan budak Melayu ni, kita orang rasa kalau nak memastikan perkahwinan tu bahagia, kena hidup bersama setahun 2 tahun dulu. Saya pun ya betul dia ni dalam orang Islam cakap macam tu kan. Tapi itulah masyarakat kita yang tak tahulah kalau macam Farouk sendiri pernah sembang ke kan, adakah orang yang fikir macam tu dan sebagainya. Dan saya rasa macam sebenarnya ramai je orang yang macam sebab kehidupan dia tu menyebabkan dia rasa itu normal dan dia tak terfikir pun apa implikasi negatif dan tu kan. Sebagai orang Islam sebenarnya kita jadi mudah sebab kalau kita just ikut apa yang disyariatkan, walaupun kita tak fikir mendalam benda-benda ni, tapi kehidupan tu akan jadi mudah sebab memang benda-benda yang merosakkan kehidupan kita dan tak selari dengan fitrah kita ni dah memang ditepis sebab kita tak buat macam tu kan. Tapi kalau macam saya ni memang jenis orang yang suka fikir dalam-dalam ni, sebab tu suka merungkai benda-benda ni, dan kita akan nampak bagi orang yang suka merungkai benda ni, dia akan makin nampak macam mana cantiknya syariat Islam tu. Dia amat menyebabkan hidup kita ni bahagia dan sejahtera tak sengsara macam orang lain. Alright. So balik kepada ni, apa maksud ayat ni hopefully dah jelas insya-Allah. Dan apa kaitan dengan kita Okey, selain daripada ni, kalau dulu masa surah ni dikupas masa kita orang dekat overseas, ada satu sudut lain yang dibawa sudut lain yang dibawa dalam konteks yang saya personally jarang bawa, sebab tak terbayang lah audience tu ada possibility untuk jadi golongan macam ni. Tapi ni just nak bagi contoh kenapa Abu Lahab ni dan isterinya amat dikutuk ni, sebab dia antara orang yang menghalang dakwah. Senang cerita, maksudnya bila Nabi SAW membawa mesej dakwah, dia go against dia sengaja menghalang dan menyekat. So dan kerana itulah balasan dia lagi dahsyat maknanya dan Abu Lahab ni salah satu orang kata apa sebab surah ni turun sebelum Abu Lahab mati tau. Itu salah satu perbincangan. Pernah dengar tak perbincangan ni? Perbincangan pasal mukjizat Quran dalam konteks
orang yang dah dikondem macam ni untuk masuk neraka, sebenarnya kalaulah ni kalau hypothetical kalaulah Abu Lahab ni bijak, kalau dia pura-pura masuk Islam, ada jadi problem apa Pak kepada Nabi SAW? Kita tak faham? Nah, tak faham sangat lah. Okey. Bila turun ayat yang kata Nabi kalau ayat Quran turun yang Nabi sampaikan kata Abu Lahab masuk neraka. Lepas tu Abu Lahab berpura-pura kalau dia berpura-pura dia mengucap syahadah. Pada semua orang dia dah Islam kan? Dan akan jadi problem pada Quran macam mana Quran boleh kata orang mengucapkan 2 kalimah syahadah ni masuk neraka? Faham? Tetapi memang Allah sendiri tahu dia takkan maknanya benda tu takkan berlaku lah. Sebab maknanya kalau kita nak kata just untuk menimbulkan keraguan kuda tu boleh je dia buat macam tu kan. Tetapi bila Allah turun ayat ni, Allah sendiri tahu benda tu takkan berlaku kan. Anyway, apa dah nak cakap tadi? Okay, so satu sudut yang ni ialah azab-azab yang berat dalam Quran ni memang directly biasanya kalau kita tengok apa dia punya jenayah-jenayah ni, salah satunya ialah yang menghalang dakwah. So satu benda yang dulu dibincangkan di sini ialah sebab kebanyakan student of sini selected student yang kemudian balik kadang-kadang akan kerja macam-macam. So satu dia kata, kalau lah korang tak nak ikut dakwah pun masa depan, ni dia orang punya ni ustaz-ustaz cerita lah, kalau lah korang tiba-tiba macam balik ni tak nak ikut surah dah, tak nak ikut dakwah dah, tak nak ikut apa dah, jangan sampai korang pula menghalang dakwah kan. Sebab benda ni benda yang real lah dalam konteks setengah-setengah pentadbir tu. Contohnya ni cerita lama kan, kat pentadbir universiti ke mana, kadang-kadang dia tak berapa suka student ni ada aktiviti dakwah dan sebagainya, dan dia sekat kan. So ada keputusan kat situ lah, janganlah maknanya kalau korang tak nak ikut sendiri pun jangan jadi penghalang lah kan. Tu satu conclusion yang maknanya so what yang dia bawa. Tapi kalau yang lain tu of course dalam konteks kita ni satu lagi sudut yang nak kata kat situ ialah pasal apa orang kata pasangan apa tu sebab dia cerita pasal suami dan isteri tu. Dan apa yang patut aku buat so dalam konteks tu harapnya ni suggestion dan saranan sungguh-sungguh lah dalam konteks mengandaikan dia ni belum tersangkut lagi dan sebagainya. First fikir dan gali dulu dalam-dalam, personally aku nak capai apa dalam hidup ni, dan kaitkan dengan, so kalau nak capai benda tu serius, pasangan yang macam mana yang paling membantu lah. Sebab kalau contohnya aku nak capai so and so, reality tu macam hanya possible kalau pasangan hidup kita amat memahami benda tu. Kalau kita cakap macam tu lah. Contohnya saya nak hidup sebagai, kalau bercita-cita tinggi lah kan, katakan saya nak jadi Muhammad Al-Fatih ke kan, contoh lah. Impossible untuk benda tu tercapai melainkan kita ada pasangan yang amat supportive dengan cita-cita besar itu Muhammad Al-Fatih kenal kan. So sebab untuk capai benda tu pengorbanan dia besar, dan dia tak boleh buat tanpa family tu support tau. So for sure isteri pun amat supporting dengan benda tu kan. So bila kita dah fikir benda tu, barulah set kriteria orang macam mana yang aku boleh terima sebagai pasangan hidup. Kalau benda tu ada, insya-Allah dia akan membantu dalam konteks apa yang nak kata, any calon-calon yang tak cukup kriteria tu kita tak consider lah. Senang cerita So tu satu benda boleh terima ke ada tak faham? Ke ada soalan? Boleh faham. Cuma Ustaz, ni berkaitan dalam perkahwinan dengan calon tu lah kan. So let's say kita kan ada yang suami baik, isteri baik. So, kalau kita ikut cara Islam which is tak couple, macam kita nak kenal seseorang tu, macam nak tahu yang dia ni okey ke dengan kita ke tak, macam dia ni baik ke, dia ni jahat ke. Macam ada pengalaman Ustaz lah, macam Ustaz kahwin. Okay, soalan tu quite interesting
Cuma kalau soalan tu, okay, intention tu dah ada, kita nak pastikan cirinya baik So macam mana nak tahu ciri baik Now, kat sini yang ramai orang tersilap bila dia fikir kalau dia, contohnya, kalau dia berkapal tu dia actually akan kenal. Now, soalan jujur soalan jujur. Kalau kita berkapal kalau kita berkapal, adakah sebenarnya diri kita yang kita tunjuk pada couple kita tu diri yang sebenar kita dalam kehidupan seharian termasuk kat rumah? Ke sebenarnya sisi kita yang terbaik contohnya yang kita tunjuk? Faham ke soalan tu? Kalau Ustaz tanya pandangan anda rasa sebenar kot kalau anak lah. Sebenar maknanya pakaian kita macam kat rumah, dan kalau makan macam mana, faham ke? Sebenar tu sebenar sungguh lah. Ke macam contohnya cara kita makan dengan dia, contohnya dengan cara makan kita, cara kita kemas, faham ke? Maknanya ada banyak sisi. Sebab kadang-kadang kita ada bukanlah kita kata totally berpura, tapi maknanya penonjolan ciri tu banyak benda yang disorokkan. Betul ke macam tu? Secara natural lah, sebab especially dalam konteks sebab kita nak memenangi hati kan. So dekat situ pun kalau kita faham di sebaliknya kalau tak tahulah kalau boleh bayang ke tak kalau boleh bayang orang nak, bila contohnya dia ada couple, dia nak keluar dan sebagainya, adakah dia nak keluar tu ada preparation dia yang menyebabkan appearance tu berubah daripada yang biasa dia normal tu kepada satu appearance yang tertentu. Faham? Dan biasanya benda tu sendiri pun sama dengan sana. So yang kita akan hidup sebenar bukan dengan yang itu tau. Faham? Sebab tu dia jadi macam ni, saya zaman dulu-dulu lah bila tengok berita bila berita contoh ada artis bercerai dan sebagainya, kadang-kadang keluar komen tau sama-sama kita orang, dia macam, ya Allah, dia ni isteri lawa macam tu pun dia cerai kan. Pernah dengar tak orang kata-kata sebut macam tu? Pernah. Tapi sebenarnya apa yang kita, sebab kita nampak dia luar tau, macam dia orang keluar dengan appearance cantik apa sebenarnya, yang dia menyebabkan dia jadi pecah tu sebab dia duduk dengan orang tu di rumah. Faham ke? Dan karakter di rumah tu yang biasanya menyebabkan huru-hara tu, bukan karakter yang dinampakkan di luar. So sebenarnya berkapal takkan menyelesaikan masalah yang problem segmen tadi, sebab tak ada orang, tak tahulah kalau ada orang yang memang actually appearance dia tu totally macam kat rumah, macam tu lah kan, rupa dia, cara dia, karakter dia dan sebagainya. Sebab biasanya kita menonjolkan jadi macam masa tu lah nak kata proaktifnya ke apa pun kan. Sebab tu kalau orang biasa sebut termasuk kadang-kadang ustaz pun sebut, sebelum kahwin macam ni, lepas kahwin macam ni. Itu jenis orang yang begitu sebab memang sebelum kahwin tu penonjolannya memang yang baik-baik je lah. Lepas kahwin dah buat apa nak tunjuk kan, dan dah jadi aku punya, dia tahulah aku yang sebenar macam ni. So tu satu realiti yang hakikat lah kebanyakan manusia dia gitu kita bukan cakap pasal kahwin je tau. Macam kalau kita cakap pasal untuk bertukuran, contoh saya ada bawa usrah kat universiti contohnya. Kebanyakan orang datang usrah, adakah itu diri dia sebenar? Ke sebenarnya satu sisi je, dan sisi lain sebenarnya disorok di belakang. Faham ke? Faham. So biasanya kita kalau contohnya kalau saya bawa anak usrah saya kat mana kat sekolah ke universiti, kalau saya pernah jumpa dia di dalam usrah saja, saya akan nampak macam bagus dia ni kan. Tapi kalau kita pernah actually duduk seasrama kan, kita pernah camping sama-sama apa, rupanya kita akan tahu jauh lebih banyak berbanding realiti dia sebenar, ataupun main bola ke apa kan. Rupanya kalau kena bentes keluar macam ni dari mulut dia kan. Kalau dalam halaqah macam subhanallah je kan. Faham kan? So dia ada benda yang maksudnya kalau kita jumpa dalam satu jenis perjumpaan saja kita tak nampak. Okay, having said all of those, so macam mana kenal? So kita mesti belum jawab Yang saya cerita semua ni just nak highlight sebenarnya banyak orang yang menggunakan alasan tu dengan assuming dengan couple tu dia kenal. Sebenarnya tak. Malah dengan couple tu lah biasanya dia akan ada expectation yang tak realistik. Sebab dia ingat seumur hidup nanti itulah yang dia jumpa. Sebenarnya tak. Kalau orang couple ni bila keluar, rupa dia apa semua tu itu macam mana kalau dah kahwin nanti dia akan nampak isteri dia masa nak keluar je macam tu, jumpa orang lain pergi kerja.
Masa kat rumah tak macam tu. Itu hakikat. Sama juga kita kan. Masa kita keluar tu lah tampan semua kan. Kat rumah dia tengok lah dengan gelebih, dengan kain pelekatnya sebagainya. So that's reality yang menyebabkan expectation kita tu jadi amat problematic Sebab tu dia jadi problem bila sebelum dan selepas kahwin tu amat berbeza dari segi perasaan Sebab kita jumpa kat luar je. Unless lah dia kahwin hanya jumpa kat luar kan. Balik rumah masing-masing. Itu mungkin lah sebab masa perjumpaan tu pakai kemas apa semua kan. Dan masa dah penat, dah lepak, dah terbungkang semua tu, tak nampak kan. Tapi tak so dia tak menyelesaikan masalah. Tu satu. Kedua, kalau kita cakap pasal kita sebab bila kita cakap pasal lelaki senang sikit kita nak reflect perempuan bersama dalam kita ni sebenarnya yang lebih kenal kita ni sebenarnya siapa? Kadang-kadang member kita member yang asrama yang nak tahu kita, kehidupan kita yang bukan di depan perempuan. Faham ke? Maksudnya kita sesama lelaki, cara kita cakap macam mana, cara kita makan macam mana, yang biasanya bila ada perempuan kat situ kita kadang-kadang berubah sifat tu. So yang lebih kenal sebenarnya lelaki kan. Perempuan pun sama yang lebih kenal dia member-member perempuan dia. So bila sebut benda tu, cara nak kenal macam kalau macam saya dulu itulah maksudnya bila kalau saya kebetulannya lah adik perempuan yang satu universiti, dia yang lebih kenal isteri saya realnya macam mana. Yang kalau saya macam tu dia jadi endorser lah macam okay. Dia kata dia support lah kalau calon macam ni kan. Itu satu. Keduanya, kalau saya sendiri kalau orang yang dalam usrah so saya actually contact nakibah dia, dan nakibah dia tahu kenal dia lama dan sebagainya. So itu semua channel-channel yang menyebabkan kita dapat akses kepada info sebenar yang kita memang takkan mampu untuk dapat info tu. Even kalau kita berkapal dengan dia pun memang takkan dapat pun info tu, info yang sebenar di sebalik tabir itu satu yang pada saya info tu yang lebih kritikal lah. Tu satu. Keduanya, still akan ada proses tu proses perkenalan lah. Maksudnya pergi kepada perkahwinan tu takkan ada proses yang membenarkan atau membolehkan perkenalan Cumanya dekat sini pengenalan tu akan nanti kalau dah sampai masanya kita boleh pergi detail lah apa yang nak kenal tu. Sebab based on cerita ni mungkin kita boleh appreciate kalau kita faham orang lama-lama orang dah hidup lama dan pengalaman lama dan memerhatikan macam-macam perkahwinan lama lepas 10 tahun, lepas 20 tahun dan lepas 30 tahun. Kadang-kadang benda yang mengekalkan kebahagiaan apa semua tu over long period of time tu bukan benda yang kita terfikir sekarang. Faham ke? Sebab kadang-kadang kita yang terfikir macam apa yang kita nak kenal, apa yang kita rasa macam critical untuk kita tahu. Rupanya ada banyak persoalan yang kita tak terfikir pun sekarang, tapi dia lebih penting untuk kita tahu. Contohnya prinsip seseorang contohnya, ataupun cita-cita besar dia yang menyebabkan kalau dia rasa benda tu nak kata apa dinafikan atas diri dia akan memberontak and so forth. So benda-benda macam ni jarang kalau orang-orang yang terlibat dengan kalau nak kata couple tu satu hal. Even kalau kita cakap nak berkenalan pun jarang soalan tu keluar. Sebab kadang-kadang kita ni terlebih tertune kepada macam karakter yang kecil-kecil ni. Faham? Macam dia karakter, faham ke? Dia jenis manja-manja ke, dia jenis karakter yang macam tu sedangkan yang biasanya lebih kritikal tu benda-benda yang besar, yang actually lepas 5 tahun benda tu timbul Sebab tu kalau kita tengok ada banyak je pasangan-pasangan yang kita akan tengok macam wah dulu bukan romantik masa dia couple dulu kan, tapi kenapa lepas 5 tahun dah jadi macam ni kan. So sebab masa itu baru terkeluar jati diri seseorang tu macam dalam hidup aku benda ni tak boleh dikacaukan. Tapi benda tu jarang orang bincang sebelum tu. So benda ni biasanya kalau sesiapa yang melalui sistem kalau kita sebut Baitul Muslim dan sebagainya ni, dia akan di-guide lah untuk membantu supaya ta'aruf, proses perkenalan tu kita cover benda-benda yang penting supaya kesesuaian sama ada sesuai kita ni benda tu
dia analisa properly sebelum decision tu lah. So tu dah masuk, kalau nak masuk proses nak masuk proses bagaimana nak kenal tu. Kalau macam di social media sekarang, dalam topik ni, di social media sekarang ni, saya suka lah macam approach kalau kenal Aiman Azlan So dia banyak, kalau kat social media dia banyak address topik ni lah. Macam orang cerita pasal macam nak cari pasangan apa semua. Dan sebila saya tengok follow dia punya Instagram dan semuanya, baru saya perasan masyarakat kita ni memang amat memerlukan lah jawapan benda tu. Macam semua pun macam yalah, macam serabut dengan benda tu kan. Sebab saya sebelum ni memang amat take for granted lah, sebab kebetulan dalam sistem ni amat dibantu. Dan kalau nak cakap apa kalau nak cerita macam, okay, macam saya cakap tadi kalau kita first, ideally speaking, kita dah set kriteria dulu. Okay, kalau aku nak dalam hidup ni, aku nak capai benda ni, so inilah kriteria minima dia. Possibly lepas tu kadang-kadang kita terjumpa kita kat IPT ke, kita kat mana ke, kita kerja ke, kadang-kadang terjumpa, oh orang ni ada depan mata kita yang memenuhi kriteria. Itu macam-macam lah. Tapi ada banyak je kes yang saya tengok macam depan mata tak muncul lah orang yang ada kriteria tu A good thing about ni, kalau saya cakap pasal sistem usrah yang ada rangkaian yang besar ni, macam sebelum ni saya pernah bawa usrah di Perancis, saya pernah bawa usrah di Malaysia juga. Dia quite interesting bila macam option depan mata tu tak ada. So dia tanyalah macam mana ni kan. Fortunately kita ada sistem yang macam kalau you know the criteria that you want, kita boleh masuk dalam database tu dan dia akan match dengan orang yang memenuhi kriteria tu dari mana-mana yang dalam sistem usrah satu dunia ni yang match dengan kriteria tu lah kan. So saya ingat dulu macam salah seorang anak usrah tu, dia struggle nak cari tu sebab kebetulan dia orang Borneo lah orang Sabah Sarawak, dan orang yang dia minat tu macam yang depan mata tu semua orang Semenanjung yang macam sebenarnya susah nak terima orang Sabah Sarawak ni kan, nanti nak balik raya susah apa semua. So dia susah. So tapi tak ada orang yang sama Borneo dengan dia kan depan mata. So alhamdulillah dengan sistem tu dia di-matchkan lah. Maknanya walaupun dia di masa tu dia di Perancis, yang perempuan tu masa tu tengah belajar di Australia, tapi sebab dia punya apa yang kata kriteria yang dia set tu match, dan saya handle lah dia punya ta'aruf apa semua, dan alhamdulillah dah berkahwin So itu contoh-contoh. Kalau dekat UIA tu lagi lah, satu punya kriteria tu quite interesting dia punya kriteria, sebab memang kebetulan yang lelaki ni, yang anak surah saya tu, dia tinggi tau, dan family dia semua tinggi. So dia kata macam untuk mengurangkan awkward tu, dia calon isteri dia kena tinggi juga selain daripada yang baik apa semua tu kata susah nak cari sebab dia tinggi tu tinggi sungguh kan. Tapi alhamdulillah dia masukkan set benda tu, dan sistem tu matchkan lah dengan seorang sister ni yang sedang masa tu belajar di Mesir, dan ketemu handle lah dia punya ta'aruf semua, dan alhamdulillah dah kahwin, dah anak semua tu. So benda tu boleh di-facilitate sebenarnya. Benda tu boleh di-facilitate, apatah lagi dalam konteks especially kalau kita ni lelaki dalam konteks perempuan ni ramai. Perempuan yang ikut usrah, ikut tarbiyah yang baik-baik apa semua ni amat ramai berbanding lelaki lah. So biasanya concern dia biasanya banyak kepada perempuan, macam mana calon lelaki ni amat limited kan. Lelaki ni biasanya option tu banyak cumanya tinggal biasanya itulah, sebab tu saya punya suggestion biasanya dari awal make sure kita ada cita-cita yang serius dulu, baru kita mencari orang sebab then kita ada set kriteria. Okay, bila saya cakap kriteria sebab saya rasa benda ni amat subconscious ni point last dah pukul 11 lebih dah. Kalau sekarang ni personally rasa dah ada minimum kriteria tertentu tak? Macam kalau below tu I will not consider. Ada tak? For now tak terfikir langsung. Okay kan? Tak lagi. Okay, kalau saya buat contoh kalau non-Muslim, kalau dia non-Muslim tapi dia lawa apa semua kan, maknanya ciri-ciri menarik tu, tapi kebetulan dia non-Muslim, adakah dah terfilter automatik ke macam masih consider? Maksudnya? Kalau maknanya yelah ada seorang perempuan tu yang fizikal apa semua menarik lah, tertarik apa semua tu, tapi dia bukan Islam, adakah terus macam bukan Islam, unfortunately memang tak boleh consider lah sebagai isteri, ke macam boleh gini? Faham ke? Maksudnya boleh lagi.
Lagi. So maksudnya itu belum, sebab saya tanya tu maksudnya dekat situ kalau kita jawab tu pun kita dah sedar sebenarnya kita punya minimum kriteria tu apa. Sebab kalau dia belum tetapis maknanya bukan kat situ lah. Okay, kalau dia orang kita nampak macam nampak oh cantik apa semua tu, tapi rupanya dia bukan perempuan, dia lelaki, consider tak? Consider. Masih consider ke macam mana boleh Tak consider? Okay, so saya tanya soalan ni sebab apa? Sebab kebanyakan saya tanya biasanya macam soalannya macam bottom line dia asalkan perempuan lah. Sebab kalau tahu lelaki je terus reject kan. Tak tahulah kalau lelaki teruk kan. Lelaki ke perempuan asalkan cantik, tu lagi teruk lah. Na'udzubillah tu kan. Tapi nak kata kat situ, bila kita cakap kita dah ada kriteria tu, maksudnya biasanya kalau betul kita set satu kriteria, anything below biasanya dia akan terus macam tertapis. Kalau faham tak? Walaupun physically attractive dan sebagainya. Kalau saya dulu adalah kriteria tu yang maksudnya sebab tapi benda ni sebab tu dia jadi macam kalau kita tak ada clear ambition, benda ni dia susah nak timbul. Kita boleh cakap kosong tapi sebenarnya anything below kita masih willing to accept, masih willing to compromise sebab cita-cita kita tu tak clear. Sebab tu biasanya saya anjurkan sebelum kita berjaya mencari diri lah kan, aku nak apa, seriously aku nak apa dalam hidup ni, better untuk menutup mata kepada apa tertarik lah, apa-apa yang membuatkan tertarik. Faham? Sebab isu hati ni dia susah. Once hati tu dah tersangkut, ada tendensi untuk we are willing to compromise everything else. Sebab tu kalau kita tengok cerita-cerita lautan api, sanggup ku renangi apa semua kan, dia jadi macam, dan the danger kat situ ialah sometimes we are compromising benda yang amat valuable untuk akhirat, kalau faham. So that's the danger lah. Dan kadang-kadang kalau dah sampai ke situ tu dia sukar untuk diselamatkan lah. So sebab tu better cari diri dulu. Sebab once kita tahu aku macam saya dulu masa zaman kecil-kecil tu macam aku kalau tak ikut surah tak boleh. Contoh, saya bukan kata ni suggestion ke apa kan, tapi macam somehow bila macam tu, so walaupun masa tu dia approach oleh yang tak ikut surah, macam dia terus macam sorry lah. So that's the thing yang setiap orang tu dia kena fikir sendiri lah. In the end aku nak capai apa. So dalam saya mengharapkan lah sebenarnya antara intention saya buat sesi tadabbur dan semuanya ialah hopefully kalau kita sempat sampai Ad-Duha, at least lah anda sampai Ad-Duha tu, dia akan ada package yang quite interesting dalam konteks ini ke yang aku nak dalam hidup. Sebab once you ada something like that, dia akan mencorakkan everything else termasuk kalau betul lah benda ni, susah lah nak bayangkan kehidupan aku macam ni dengan pasangan yang memang tak appreciate kehidupan macam ni. Boleh faham ke macam tu? Kalau nak bagi boleh. Contoh dunia sikit, contohnya apa ya? Ada family member yang doktor tak? Ada. Abang. Oh abang. Maksudnya isteri dia lah yang kena memahami kehidupan doktor Isteri dia pun doktor. Oh isteri dia pun okay, sama-sama memahami lah tu. Okay. Tapi maknanya faham lah kehidupan dia orang kan? Dia jadi quite interesting kalau sebab saya banyak handle dulu anak saudara yang isteri dia yang doktor tapi dia bukan. So kalau dia sendiri tak memahami kehidupan tu dan dia tak ready sebenarnya untuk bersama dengan orang hidup macam tu, dia akan struggle lah. Dia akan struggle. Ni bukan nak campaign jangan kahwin dengan doktor tapi nak katanya first persoalan besar tu ialah apa yang kita nak capai dalam hidup ni dan sebagainya, dan apa yang maknanya jadi isu besar, apa yang jadi isu kecil, apa yang insyaAllah kita boleh manage, apa yang sebenarnya dia jadi satu benda kan. So ni semua topik-topik yang insyaAllah nanti kita boleh bincang dalam topik yang khas lah sebenarnya. Tapi prinsip asal dia first apa yang kita nak dalam hidup supaya kita nak jadi yang itulah maknanya pasangan yang insyaAllah betul-betul lah til jannah tu. Til jannah dia bukan perangan Faham kan? Maksudnya bila kita
So ke satu kita kena clear dulu sebenarnya. Untuk masuk syurga tu apa yang Allah tuntut. So kalau benda tu dah boleh jawab, then senanglah kita nak cerita macam mana kita dan pasangan kita sepatutnya jadi. Wallahu a'lam. Menjawab ke soalan lebih kurang? Walaupun kita akan sambung. Okay. InsyaAllah. So tak apa, nanti kita akan ada sesi kalau nak kalau nak boleh je kita buat sesi perkongsian kisah, yalah, kisah masing-masing sambil jemput yang lain-lain yang masing-masing ada kisahnya, tetapi dia akan ada prinsip-prinsip yang berlangsung sebelum tu yang menyebabkan bagaimana benda tu terjaga sampai sekarang lah. Wallahualam. Pesan ini saya rasa perkongsian macam tu dia kritikal lah, sebab kebanyakan kita tak terdedah dengan benda tu dan kita hanya terdedah dengan drama, movie apa semua yang begitu. So macam kita tak terfikir, oh boleh ada cara lain. Betul Okey, insyaAllah ada lagi soalan? Kalau yang urgent lah. Kalau tu boleh je sambung, disimpan untuk esok. Ya, esok hari apa Oh, esok biasa weekend ni sebab last time weekend biasa family program dan sebagainya. Tapi untuk esok untuk Ana free kot, insyaAllah. Tak ada apa-apa. Okey, nanti kita update lah dalam grup Okey, insyaAllah. Jazakallah khairan katsira. Apa dah slide ni? Okey, so of course to be continued. Kita akan sambung ke sesi yang seterusnya, insyaAllah. Semoga Allah beri kekuatan lah untuk kita buat keputusan-keputusan yang betul dalam kehidupan kita, dan insyaAllah kita akan jadi syurganya. Okey, insyaAllah kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.